Apa ini? Angin. Bersihkan dulu. Direct. Baik, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sedang jemaah rahmatullah sekalian, alhamdulillah malam ini dapat lagi kita bersama dalam kuliah maghrib. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita tentang kelebihan salat berjamaah itu. Sekalian kita sambung lagi kuliah malam ini, masih lagi berkaitan dengan hadis yang ke-16 sekalian, yang berkaitan dengan perkara soal halal haramnya, kemudian tentang perkara-perkara samaran, dan kita masih lagi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kesamaran ataupun syubhah. Selain dalam yang terakhir dulu saya sebutkan tentang bagaimana dalam kitab Matan Arba'in ini menyebutkan bagaimana nak jaga supaya diri kita tu tak dituhmah, tidak menimbulkan kerana perwatakan kita, kerana kelakuan kita, walaupun kita tak ada niat macam tu, tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan tu menimbulkan sesuatu yang tanggapan orang lain. Yang kalau tuan-tuan mesti ingat sebelum ni bagaimana ceritanya satu hari tu Rasulullah SAW berjalan bersama isteri baginda Sofiyah. Kemudian ada dua orang sahabat yang lalu dekat Rasulullah. Dia nampak Rasulullah dengan Sofiyah, dia akan berjalan laju. Nampak tak ya? Berjalan laju. Kerana mungkin dia tak, Allah mungkin dia tak kenal siapa Sofiyah tu. Jadi dia akan berjalan laju supaya Nabi tak nampak mereka, ataupun kemungkinan, dan mungkin tak berlaku lah, mungkin tidak lah kan ya, takkan Nabi macam tu. Tapi bila mereka bergerak berjalan laju, Nabi manggil, kenapa berjalan laju? Yalah, perlahan, aku bersama Sofiyah, ni isteri aku. Nampak ya? Mungkin dua orang sahabat ni tak kenal siapa perempuan itu. Itu Sofiyah, isteri Rasulullah. Itu sahabat dengan Nabi. Ya, lagilah kalau kita ni ya, kalau kita dengan contoh berjalan, siapa dia? Mudah sangat. Kadang-kadang siapa dia tu ya? Jadi perlakuan kita kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang tak elok, yang pernah pada tanggapan orang ya. Itu mungkin berpunca dari kita. Baik, itu sehingga kan dalam satu kisah lain juga, satu hadis Nabi tentang bagaimana seseorang itu bila nak keluar daripada saf kerana batal sembahyang, ya, mungkin terkeluar angin, kentut, ya, tapi untuk nak mengelakkan supaya dia ni ngapalah kan,
Kenapa keluar kentut je kau je tak tahan ke? Kan? Makan apa yang kerap sangat kentut? Dia kentut je bantai sembahyang, kerap sangat bantai sembahyang. Mungkin kena keluar angin. Jadi hadis menyebutkan pegang hidung, tutup, seolah-olah ada benda yang keluar daripada dalam hidung, darah keluar. Nak mengelakkan. So daripada apa disebutkan itu ialah supaya perlakuan kita, tindakan kita tu jangan sampai menimbulkan tanggapan yang tak betul pada orang lain. Tapi itu satu ya. Cumanya dalam hal ini kita manusia ni kan, sikap kita ni kadang terlalu mudah meletakkan yang negatif. Itu tak boleh. Takut tak betul. Orang punya sebenarnya bukan. Dia berjalan tu dengan anak dia, anak bongsu. Kita dah umur 60 lebih. Adalah anak bongsu umur lah kata 20. Siapa pula lah dia berjalan ni? Mudanya. Ni orang tua ni. Padahal anak dia, anak bongsu baru umur 20 lebih, baru balik dari overseas. Kita pun tak tahu. Tengok nampak jumpa pakai ipoh kan. Orang tua ni. Siapa pula dia buat jalan dekat? Awal-awal tu bila kita mudah sangat meletakkan yang negatif, sedangkan benda tu akan boleh, sebab Nabi sebutkan jangan mudah prasangka kerana benda tu boleh buat pada dosa. Padahal itu anak aku. Kamu mudah sangat nak nyebutkan aku ni buat benda yang tak elok ya. Itu yang saya sebutkan pada kuliah yang lepas ya. Baik. Satu lagi yang ditakuti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang dahulu ya. Rasulullah menerangkan perihal orang yang jatuh ke dalam syubhah. Baik. Barang siapa yang jatuh ke dalam syubhah, jatuhlah ia ke dalam yang haram. Jadi dalam hal ini Imam Nawawi menyebutkan bahawa di sini ada dua kemungkinan, ihtimal dipanggilnya. Pertama, orang yang mengerjakannya dengan sangkaan tidak haram. Dia pun tak haram kot. Tak haram. Itu pun satu dah. Dia dah ragu-ragu. Rasa tak haram. Rasanya tak haram. Tak apalah, rasa dia buat kerja tu tak haram. Tapi rupanya haram. Minta ampun lah ya. Pasal dia ingat benda tu tak haram. Yang kedua pula ya, yang disebutkan Imam Nawawi, orang yang mengerjakannya berarti akan jatuh pada yang haram. Yang ni ditakuti. Ya. Keduanya dia takuti. Tak apa kot. Tak haram kot. Haram. Takut haram. Lama-lama bila takut haram, benda sebab dia disuruh menelakkan syubhah ni, takut benda tu haram. Kalau benda tu betul haram, walaupun sikit, akhirnya sikit akhirnya jadi besar. Yang itu disebutkan Imam Nawawi tentang apa dikatakan al-ma'asi baridul kufri. Segala maksiat itu akan membawa perutusan kepada kufur. Ya, takut benda tu sebenarnya haram, tapi nak buat juga. Mungkin wallahu alam, tapi pengetahuan dia ataupun saja dia ambil mudah, ditakuti kalau benda tu haram akan membawa kepada kufur, melakukan nikmat, melakukan kedurhakaan. Dan kalau dia masih berterusan, ditakuti akan menambahkan, kalau ianya merupakan dosa walaupun sikit, lamanya akan jadi besar, akan jadi bukit dia. Sebab itu apa yang Allah pernah sebutkan bagaimana keadaan Bani Israel. Bani Israel ya. Bani Israel ni Israel sekarang ya. Israel ni yang sekarang ni tiga kan ya. Tiga kalau kita dia sebenarnya satu pun, tapi kalau melihat kepada apa mungkin kita melihat ada kadang-kadang orang sebut Yahudi. Yahudi lagi Israel. Kemudian Zionis kan ya. Ni tiga ni. Siapa dia Israel? Siapa dia Zionis? Siapa dia Yahudi? Nampak? Dapat beza tak tu? Ya. Israel banyak dalam Al-Quran Allah lembut sikit dengan nama dia kan, sebut nama Bani Israel. Walaupun memang Bani Israel ni memang Allah menceritakan tentang kejahatan dia orang, tapi Allah suruh kembali, ya Bani Israel uzkuru ni'matillati an'amtu alaikum. Allah ingatkan Bani Israel, kamu ingatlah nikmat ya yang pernah saya sebutkan dulu ya, bagaimana Allah menyelamatkan Bani
Israel ni Allah utuskan Nabi Musa. Kan? Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel daripada kejahatan Fir'aun. Okey, itu Bani Israel. Tapi dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan tentang Yahudi. Nampak Yahudi ni sampai Allah sebutkan walan tarda ankal yahuda walan nasara. Kemudian disebutkan wala tattabi'u. Allah tak jangan kamu ikut orang Yahudi, dekat redha saja. Sampai satu Allah menyebutkan begitu sikap orang Yahudi. Zionis pula. Zionis pula. Zionis ni adalah satu pertubuhan yang ditubuhkan dalam masa di Basel dulu. Itulah mereka di satu pertubuhan yang nak mewujudkan negara Israel. Sebab tu orang Yahudi yang benar-benar memahami tentang agama ni kan, dia orang marah juga pasal dia orang ni merampas tanah Palestin. Ya, kita doalah hari-hari dalam sujud kita ke kunut nazilah ke, itulah yang paling ampuh doa Israel pun rugi hari-hari lebih kurang, tak silap saya, dekat lebih 2 bilion dia rugi sehari. Dia pun rugi, ekonomi dia jatuh, semua jatuh. Siapa nak pergi? Siapa nak masuk negara dia? Kan? Tak saya 200 bilion lebih sehari Israel rugi. Tapi dia hanya dapat mengalahkan rakyat yang tidak ada senjata je lah. Tapi dia masih belum dapat menawan walaupun 1 inci tanah Gaza. Baik. Jadi kan ditakut bila Allah sebutkan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan mereka Bani Israel membunuh nabi-nabi dengan tiada hak. Yang demikian itu kerana mereka telah derhaka pada mulanya dan mereka akhirnya melampaui batas. Sikit-sikit lah dia orang bunuh nabi. Dia kedurhakaan dia sikit tak apa. Lama-lama dia akan jadi satu durhaka yang besar. Sikit tak apa lama. Jadi itu yang Allah sebutkan tentang bagaimana Bani Israel ini yang membunuh nabi, sedangkan sebelum itu mereka melakukan sikit-sikit pendurhakaan. Begitu juga yang Nabi sebutkan dalam satu hadis lain, bagaimana Allah melaknat orang mencuri. La'anallahu as-sariqa yasriqul baydah fatuqta'u yaduhu wa yasriqul hab fatuqta'u yaduhu. Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan orang yang mencuri tali lalu dipotong tangannya. Ini berarti pencuri Allah mengutuk. Mula-mula Allah laknat orang yang mencuri, tapi akhirnya bukan saja dilaknat, malah potong tangannya. Jadi maknanya diwajibkan hukumannya begitu. Allah mula laknat, Allah marah, Allah tak suka, tapi akhirnya hukum. Kalau mencuri mula-mula tu pun tak boleh lah. Kalau mencuri duit masjid ke, mencuri apa kan, Allah laknat. Mencuri ni Allah laknat saya. Jangan tak apa ke mencuri, tak apa ke, sikit aja, takkan tu boleh potong tangan. Tapi mencuri ni walaupun sikit, satu perbuatan yang Allah laknat. Bukan Allah murka gitu-gitu aja. Satu yang Allah laknat ialah mencuri. Masuk kebun orang, curi durian orang. Tak apa kot. Tak apa. Allah laknat kerja mencuri itu je, walaupun sikit. Jadi itu yang tak bolehnya. Baik. Jadi benda ni kan bila dilihat daripada hadis Nabi, ayat Quran, apa yang Imam Nawawi sebutkan tadi, orang yang pernah buat satu kejahatan, dia akan buat lagi. Akan buat lagi kalau sekiranya tidak ada pengawasan dalam diri dia sendiri ataupun dari luar. Dalam diri tidak ada keinsafan, tidak ada rasa kesedaran, tidak ada rasa benda tu berdosa ke, aku akan dihukum ke, ataupun pengawasan dari luar. Maknanya kan satu pencegahan, peraturan. Contohnya tak boleh, hati tu nak buat,
hati tu nak mencuri, tapi undang-undang kata tak boleh. Hati tu teringin nak ambil hak orang, tak boleh. Ada hukuman, ya. Ada hukuman lain. Tak kiralah mungkin hukuman di dunia yang boleh mencegah untuk dia melakukan. Jadi kalau tidak ada pengawasan, ya, tidak ada apapun tegahan, dia kawat. Jadi begitulah, ya, ditamsilkan kalau orang ini yang dah biasa berbuat syubhah, walaupun pada mulanya tidak akan membahayakan dia pada zahirnya, tapi kalau sudah kerap kali dilakukan, sekali mungkin tak jatuh, akhirnya kemungkinan akan terjerumus kepada perbuatan yang haram secara tak langsung. Inilah yang Nabi sebutkan bagaimana syubhah itu. Orang yang melakukan syubhah itu samalah seperti seorang pengembala ternak yang mengembala di sekeliling kawasan larangan yang hampir sangat ternakannya tu makan di dalamnya. Kerana dalam kawasan itu penuh dengan rumput dan jenis makanan lain yang disukainya. Oh, ya. Takut terjerumus, samalah seorang penggembala ternak yang menggembala di sekeliling tu ada kawasan larangan yang dekat kawasan ternak dia. Dia ada di kawasan A. Keliling kawasan A tu merupakan ada kawasan-kawasan lain yang bukan milik dia dan dilarang masuk. Tapi tak mustahil kalau hari-hari makan rumput tu aja, sebelah tu air sedap. Tapi bukan hak dia. Nak pergi. Dia tak tengok rumput elok, ya, hari-hari makan itu je, nak yang lain juga. Jadi ditakuti. Ini contoh bagaimana orang yang selalu buat kerja-kerja syubhah. Jadi samalah yang Rasulullah sebutkan, pengembala kambing di sekelilingnya kawasan larangan, dan tak mustahil satu hari nanti, ya, kambing ataupun gembalaannya ini akan pergi ke kawasan yang dilarang. Nampak tak? Ya, kawasan yang dilarang, ya, sedangkan itu tak boleh kerana itu bukan hak dia. Ditakuti. Bagaimana perbandingan tamsil yang Nabi sebut kalau kita biasa melakukan benda-benda yang syubhah, halal haram, sebab tu baik takut diharam, ya, tak payah. Itulah gambarannya tentang bagaimana perbuatan syubhah ditakuti. Lain kalau benda tu dah confirm, ya. Sebenarnya sebut banyak kali, ya, kebetulan dalam bulan ni viral ada satu restoran dekat Kindergarten tu, ya, ramai benar pergi, ya. Yang tudung tak tudung, yang bawa orang tua, bawa nenek, kata sedap benar ke situ lah dia. Restoran Melayu banyak, ramai nak pergi, sedap sangat ke. Tak ada terfikir ke siapa je. Yang masak tu satu. Daripada mana dia dapat, kalau saja halal tu okeylah juga dia. Wallahu alam, ya. Itu yang ditakuti. Tak apalah itu masak inah. Tapi tak tahulah benda-benda lain. Kan? Pinggan, mangkuk dia sebagainya. Macam mana? Ya. Baik, itu tentang syubhah. Ya, baik. Kemudian seterusnya kepada yang ketiga, kawasan larangan yang Nabi sebutkan. Baik. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini tentang kawasan larangan, iaitu sekeping tanah khas untuk orang atau golongan tertentu. Dalam huraiannya disebutkan bahawa tiap-tiap raja ada kawasan larangan yang ditegah dimasuki oleh siapa pun juga. Siapa tak ada masuk. Ini kawasan larangan di istana dia, hanya orang tertentu je. So kalau masuk, hukum. Ya, masuk hukum. Kawasan larangan, ya. Kalau dulu masuk lempar dengan tombak kan. Mana dia masuk, ya? Hanya orang tertentu je masuk je. Kalau masuk akan dihukum. Oleh itu tiap-tiap orang, setiap kita, setiap manusia hendaklah tahu dimaksudkan, ya, tentang kawasan-kawasan larangan itu ada tegahan-tegahan yang kena ketahui. Jadi kalau raja sebagai manusia pun ada kawasan-kawasan larangan yang orang lain kena patuhi, apatah lagi Allah
Tuhannya maha besar, ada larangan-larangan yang tertentu. Sebab itu yang Rasulullah sebutkan, larangan Allah itu ialah segala yang haram. Itu kalaulah manusia pun ada, raja pada hak kawasan larangan dia, yang tak boleh siapa masuk, tak boleh siapa buat, tak boleh siapa sebagainya lah ya, itu manusia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada larangan-larangannya, dan larangan-larangannya itu ialah yang dikatakan sebagai segala yang diharam. Jadi segala larangan Allah ialah segala perbuatan, segala benda-benda maksiat yang ditegah dikerjakan, sama ada berhubungan dengan diri atau jiwa, soal kehormatan, harta benda dan segala-galanya, tak kira lah ya, apa saja yang haram, yang tak boleh ya. Sebab itu tuan sekalian, di awal kuliah tentang hadis arba'in, mata arba'in ni kan, agama ni ada 3 kan. Satunya niat, satu lagi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang ketiganya meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat. So yang kedua tu halal pun jelas, haram pun jelas, ada nas. So kalau menyebabkannya halal itu benda yang boleh dibuat, yang ni halal, yang ni halal, yang haram tak boleh. Ya, jadi kalau hal yang ni itu merupakan satu teguhan Allah kepada manusia yang dalam segala apa perkara pun, sama ada hubungan dengan manusia ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan ya, yang dikatakan himallahi, itu larangan Allah kepada hamba-hambanya. Tujuannya ialah untuk nak menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan penghidupan manusia, bukan nak menyekat tentang soal kebebasan. Tapi ada punca, ada sebab-sebab kenapa tak bagi ya. Cubalah mungkin kita nak kaji, kenapa yang tu haram, kenapa tak boleh kan. Terus dalam Al-Quran, tak silap saya, yang berkaitan dengan benda haram tak banyak pun, 500 lebih je, tak banyak, 6,660 ayat tu kan ya. 60 itu ada lebih kurang 500 lebih saja yang berkaitan dengan yang haram. Tapi mesti ada sebab kenapa dilarang. Ada benda yang dilarang tapi dibolehkan macam mana. Macam contohlah, kenapa lelaki dengan perempuan ada nafsu, yang diharam ialah berzina, yang tak diharam kahwinlah, halal. Nampak? Ada benda yang tak boleh makan, haram. Kenapa? Itu benda kajilah kenapa ya. Segi saintifik. Ada benda yang haram tak banyak, yang halal terbanyak, kenapa tak nak makan? Babi yang macam tu pun kamu nak makan, banyak lagi benda yang halal tak nak makan, pasal apa? Kan? Contohlah ya. Jadi mesti ada sebab ya, kenapa itu tak boleh. Kenapa arak tu haram? Tak payahlah minum arak. Rasa mabuk ke, wallahu a'lam kenapa mabuk tu dia boleh seronok, tak tahulah kan ya. Jadi ada benda yang tak boleh, tapi kalau kita nak mengkaji, kajilah. Tapi yang mudahnya kita ni, sudah kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul ya, beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina, kami dengar, kami tak ikut. Itu tak boleh. Kami dengar, tak mudah, senang cerita je kan ya. Nak cari-cari tu kita tak mampu nak cari, tapi tak rasa rugi pun ya. Dah kita beriman, dah percaya, benda sangat lah nak makan. Contoh nak makan ya. Kalau ngata orang, benda tu haram, apa nak ngata orang, bukan seronok pun. Memang seronok ngata orang, cerita kelemahan orang, cerita keburukan orang, apa yang dapat pun. Sila-sila kau cerita keburukan orang, cerita pribadi orang, dia tahu dia marah kita, tak pasal-pasal kita kena pukul kan. Seronok, benda tu benda haram, fitnah orang, benda tak betul kan, kena saman. Siapa suruh kamu nak fitnah orang kan? Apa yang kamu dapat? Mencerita keburukan orang, fitnah orang, buat orang marah tu pasal kenapa? Benda tu benda haram kan.
Kenapa kita nak cari musuh dengan orang? Kan? Senang hidup ni, orang paling senang. Benda haram tu, contohnya mengumpat, jangan fitnah, jangan maki hamun, jangan, dah lah, aman. Tapi kalau kita buat benda-benda itu yang haram tu nak buat juga, cari pasal. Kan? Orang saman, orang tumbuk kita, orang pukul kita, pasal apa kena pukul? Mulut hang tu. Nampak? Saja cari pasal. Benda benda haram. Jadi ada sebab kenapa Allah tak bagi kita je. Jadi ada kebebasan tapi ada had tertentu ya. Tak boleh tak boleh terlalu kena nafsu. Manusia dia ada nafsu. Lawamah, mulhimah, mutmainnah. Nafsu manusia tu ada macam-macam kehendak dia. Tapi bagaimana? Nafsu yang tertinggi adalah nafsu mutmainnah. Ya ayyatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radatan mardiyah. Nafsu ni macam-macam, nak ajak lawamah, nak ajak buat benda-benda tak elok lah kan, tu nafsu. Jadi kita kawal nafsu mencari redha Allah. Mudah cerita ya, tapi bukan senang. Kena berjihad. Sebab tu berjihad ni kan, Nabi balik daripada perang Badar kan, Rasulullah sebut, ditanya bila sahabat-sahabat balik perang Badar menang, Nabi sebut, kita ni balik daripada perang kecil je. Perang Badar, luka-luka, mati-mati, kecil je Nabi kata. Ini kita balik jihad yang kecil, jihadul asghar. Kita akan menempuh jihad yang lebih besar, itu jihad nak lawan hawa nafsu. Itu paling besar. Jihad lawan hawa nafsu ni, nak derma kat Palestin pun susahnya Allah. Duit ni bagi ke mana pula sekarang? Banyak benar cerita je kan. Sedangkan masjid minta tuan-tuan sekalian, kita akan masuk kepada sekian-sekian tabung. Tabung ni diuruskan oleh kerajaan. Sekarang demo ni betul ke bagi kak? Orang dah cerita dah nak bagi dekat siapa, kesian lah. Orang Gaza ni kan. Bagi RM10 hari tu bos RM20. Apa susah kan? Nak repair masjid, Allah bocor. Duit masjid banyak. Dah fikir apa? Pagi nampak nafsu terpecah-pecah pasal dia masjid banyak, aku ni rumah aku pun tak terbela lagi. Dia cerita benda-benda, tengok benda setan ni dah goda. Elok nak berbodoh RM10. Kalau RM10 di rumah aku, rasanya benda tu tak beli lagi. Tiba hari tu nak buat, setan dia kacau je bila nak buat baik. Kan, elok nak mari sembahyang jemaah, malam ni ada bola final, tak tengok karang aku, dah kan. Malam tadi Liverpool Manchester City, dia mulalah kan. Malam tadi bila wallahu alam nak tengok tu, tak mari masjid pasal tengok bola Liverpool lawan Manchester City. Tak datang masjid pun jemaah. Kenapa tak datang? Tengok bola lah, satu je pun kan. Nak tengok bola 3 sembahyang jemaah, mari tengok bola. Nampak? Nak lawan nafsu tu. Tapi orang macam ni kadang-kadang cerita pasal nak perang, dahsyat. Kalau pasal bercakap pasal apa, orang kata macam nak perang. Sembahyang jemaah pun tak nak. Cakap pasal Islam, orang kata macam nak perang. Cakap pasal Islam, buang-buang macam nak perang. Nak mari jemaah pun tak nak. Okey. Itu kecil ya, benda kecil je. Nak lawan hawa nafsu. Baik. Jadi itu yang Allah sebut, yang Nabi sebutkan. Dan akhirnya hadis Nabi menyebutkan hadis itu adalah tentang di mana sumber kebaikan, sumber kejahatan. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Sama ada benda tu baik ataupun tak baik. Tak ada sumber. Hadis Nabi ini menyebutkan segala kebaikan, segala kejahatan yang kita lakukan ini berpunca dari satu benda yang inilah kontrolnya, inilah pengawasan, inilah raja, yang tu disebut sebagai hati. Inilah hati kecil aja, tapi inilah segalanya berpunca, segala gerak-geri, segala amal apapun di sinilah timbulnya. Baik tu sekalian.
dalam badan kita ni ada seketul daging. Baik-baiklah, ya. Rosak-rosaklah. Itulah hati, ya. Ini hadis yang Nabi sebutkan, ya. Baik. Hati ataupun jiwa ni adalah pembentuk kepada hidup seseorang. Dialah yang memegang peranan yang penting sekali dalam urusan menggerakkan atau nak berhentikan. Nak bagi elok perbuatan, segala apa pun inilah, ya. Nak bagi elok atau tak elok. Baik. Rasulullah sudah sebutkan hati yang baik, ya. Kalau hati itu baik, akan menyebabkan segala badan jadi baik. Kalau hati tak baik, hati sentiasa ingat, kalau hati itu sentiasa ingat kebesaran Allah, dia akan patuh perintah Allah, akan jauh larangan Allah, menghindarkan dari perkara-perkara yang syubhah. Sebutkan balik syubhah, takut jatuh kepada yang haram, ya. Kalau benda tu haram akan jadi tak elok, kalau makan tak elok akan jadi rosak segala badannya. Itu dikatakan hati. Jadi hati inilah, ya, yang dapat menguasai sepenuhnya, ya, hawa nafsu kita, ya. Jadi kalau hati ni dipengaruhi nafsu yang tak elok, ya, segala perintah, segala apa pun takkan diikut, haram ke halal ke apa ke janji dia, ya, sedap, okey, ya, tanya, ya. Dulu orang kata ikut hati, itulah orang Melayu kan, ikut hati binasa tak, ya. Ikut rasa binasa. Bukan ikutlah apa yang anda suka. Ya kan? Ya, bukan tanya iman. Ya. Dia selera memanglah. So kalau tanya selera macam-macam dak. Tak kira lah, ya. Jadi yang tak ditanya sekarang ialah bagaimana. Okey, boleh tak boleh. Tanya tu dulu, boleh tak boleh. Okey tak okey. Ya. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Jadi kalau terlalu mengikut kehendak hati, ya, tanpa dikawal, disebutkan tadi, ya, halal pada dia pun sama, haram pada dia pun sama, syubhah pun sama lah pada dia. Tak ada apa satu yang dia rasa tak boleh. Janji sedap, janji boleh. Apa dia rasa boleh, buatlah. Apa tak ada siapa yang boleh mengawal diri dia, ya. Jadi dalam hal ini, ya, hati adalah disebut sebagai raja bagi sekalian anggota, ya. Segala anggota akan mentaatinya. Kalau hati itu merupakan raja yang baik, maka akan baiklah, ya. Jadi dalam hal ini, ya, tuan sekalian, wajiblah kita menjaga kesucian hati, ya, terutamanya kalau dikhawatiri hati kita itu tercemar, ya, tercemar dengan perkara-perkara yang tak elok. Sayyidina Anas menyebutkan dalam soal hati ni kan, la yastaqimu imanun abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus iman seseorang hamba hingga lurus dulu hati dia. Sebab tu doa kita selalu, ya, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Hati ni kadang-kadang syaitan ngacau, kadang-kadang rasa ragu-ragu, kapalah Tuhan ni tak bagi lagi kemenangan kepada Gaza ni, ya Allah, benda ni kenapa lah umat Islam dihina ni, apa? Dia mula marah Tuhan tu. Anda tak nampak? Syaitan kacau mudah je kan. Ya. Jadi ini yang ditekan. Jadi hati inilah yang kadang kita kena betulkan. Allahumma rabbana tuzigh qulubana. Ni doa ni tetaskan. Biarlah selalu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan Allah beri petunjuk, Allah beri ruang, Allah bagi hati kita kena buat baik. Allah beri hati kita tu nak mari berjemaah, nak semayang, nak itu buat baik. Ya Allah, la tuzigh qulubana. Kamu dah dapat hidayah lah tu. Takut nanti benda lain pula, sibuk ke lain. Dah tak mari masjid. Kenapa li lama tak nampak ni? Saja sajalah kan. Oh lah, dia buka satu lagi restoran. Mana pula? Ya Allah, sibuk sekarang. Contoh je ni, ya. Hilanglah, ya Allah. Sibuk sana lah pula dia. Macam mana, ya? Jadi nampak dah. Dulu dah elok dah tu kan. Bukan mana kita tak boleh hidup di dunia, kena itu hak kita. Yang kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Benda dunia ni, hak kekayaan dunia kita nak, benda boleh tinggal, tak boleh. Kan? Tak boleh, benda tu kita nak Allah bagi pada kita. Nikmat itu, kan? Tapi jangan sampai kita dapat Allah. Tak ada nak semua. Dia mulalah kan, dia mula dah. Ada je benda. Dulu okey aja. Waktu tengah susah sikit dulu, mari je dah senang banyak, udah hilang. Takut dia. Ini soal hati. Jadi takut hati kita akan tergelincir. Terus sekalian, Ibrahim Adham. Bila Adham ni seorang ulama besar ahli tasawuf disebut ya. Hati orang beriman ni bersih seperti cermin. Kerana syaitan tidak dapat memperdayakannya dengan sesuatu pun cermin. Nampak? Ya. Sebab ia lebih dahulu melihat dia cermin. Dia nampak dulu. Hati kita nampak. Jadi syaitan nak ni tak boleh. Elok nak ajak sikit tak boleh. Syaitan tak boleh. Aku tahu dah terpanggil hang syaitan. Aku nak buat semayang, nak semayang lebih sikit ni. Aku nak semayang besar lagi, aku nak semayang sunat. Allah, kawan tunggu nak makan tu. Pula dah tinggal tu. Nu nak ngajar makan cucana malam ni kan. Oh dah tinggal, semayang sunat tak ada dah. Nampak. Ya, pasal ada member ajak tunggu nak makan. Ya, syaitan ni. Tapi ia telah sekali berdosa, Allah campakkan dalam hatinya satu tumpuk hitam. So kalau diri kita ada berdosa, Allah campakkan dalam hati. Hati cermin tu bersih. Sekali buat dosa, Allah campakkan titik-titik hitam. Ya. Kalau ia bertaubat, hilang warna kehitaman itu. Andai kata kembali buat dosa dan tidak bertaubat, timbul semula tumpukan itu hingga sekian hatinya hitam. Waktu itu tak berguna lagi lah. Bal rana ala qulubihim. Dah berkarat, dah apa, dah Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Waktu tu nak ajak apa pun alah. Nak ajak mari, nak ajak jom baca-baca Quran, jom lagi semayang. Dia dah hati tertutup, dah berkarat. Bal rana ala qulubihim, dah berkarat dah hati. Ya. Dia dah tak terima dah, ya. Dia takut. Jadi ini yang ditakuti. Waktu itu dah nasihat pun susah, apa pun susah. Nak cerita apa lagi dah. Cuma dia waktu itu mungkin dia orang Islam lagi lah, mengucap lagi. Tapi hal-hal lain nampak zahir Islam, nama tu Islam, Muhammad, Ismail, ya. Ya. Uzbekistan, saya pernah sampai dulu ya, telah lama dijajah masa Soviet Union. Sekarang Soviet dah tak ada kan, dah pecah. Kerana terlalu lama dia semayang tak apa-apa, tapi kan tinggal nama tu lagi ada, Ma'e, Daud. Baru tahu. Kita pergi, kita semayang, dia berdua tengok kita semayang. Itu dulu, ni kira 10 tahun dulu. Sekarang mungkin alhamdulillah dah elokkan. Ada bantuan Quran orang bagi, hantar, terdekat. Tidak, dah berapa lama dijajah, tertutup dari dunia luar semasa Soviet Union yang berdasarkan dia punya sistemnya komunis Karl Marx dulu ya. Nampak. Tapi pasal nama tu ada lagi. Kita pun biar nama-nama anak kita, cucu kita biarlah ada tanda-tanda sikit. Mana tahu 50-60 tahun akan datang kan, udah nama campur-campur kan, campur Jepun, campur ni, udah tak ada nama Melayu, nama Islam. Bukan nama Melayu, nama Islam, nama yang senang dipanggil, nama Nabi-Nabi ni kan. Itu tanda orang sekarang kan, nak campur-campur kan, udah campur, dah hilang sampai tak tahu. Takut. Jadi itu yang takut benda-benda boleh berlaku. Tinggal nama saja, tapi wallahu alam, zahirnya tak nampak, tidak memelihatkan dia tu sebagai seorang yang Muslim. Baik sekalian, keseluruhannya hadis ni ya, di antara petunjuk ataupun dilalah ya, hadis yang ke-6 yang pertamanya tentang soal halal dan haram, ialah perkara yang telah tetap hukumnya, ada dalil ya,
dan tidak boleh diragui lagi, ya. Jadi itu sebagai seorang Islam kita kena taat, ya. Siapa yang melakukan perkara yang haram, ya, dan dia mengetahui dia adalah orang bersalah, dia orang bersalah dan melakukan dosa, ya. Baik. Yang keduanya ialah tentang di antara halal dan haram ada perkara-perkara syubhah yang sama-samar. Jadi orang yang melakukannya ditakuti jatuh kepada yang haram, ya. Sebab itu kalau ingin nak jaga kehormatan agama, nak jaga peribadi, eloklah. Ianya lebih selamat, ya. Lebih selamat. Takut dijatuh kepada yang haram. Senang, ya. Tak payahlah benda-benda yang saya sebutkan tadi, ya. Tak payahlah, ya. Baik. Itu dari segi tentang halal dan haram syubhat. Dan dalam itu juga disebutkan tentang kawasan-kawasan larangan, batasan larangannya yang tak boleh, ya. Disebutkan tentang bagaimana soal misalnya kemaluan manusia diharamkan. Batasan larangannya ialah kedua belah paha, tak boleh. Jadi kedua belah paha itu diharamkan kerana keduanya dipenjaga yang haram. So kita jadi aurat tu, aurat di situ, ya. Sebab celah-celah tu, aurat laki setakat mana, orang perempuan macam mana, sebab nak jaga, ya. Jadi haram, ya. Berkhaluat pun haram sebab benda tu laki perempuan haram. Duduk dua-dua tu, seperti kita duduk berdua-dua, tiga tu setan. Dia mendorong kan. Orang tak nampak, kira-kira tak ada, juga maksiat kan tahu. Tuhan tahu. Haram, ya. Itu batasan-batasannya, takut. Kemudian disebutkan juga dalam hadis itu tentang bagaimana hati manusia. Kebaikan dan kejahatan seseorang itu bergantung berhati. Hati itu pusat segala-galanya yang menentukan, ya. Nak buat, kita buat benda baik bukan? Amalan solihah pun keikhlasan di hati, kita tak tahu. Ikhlas tu semua di hati tau, ya. Baik ke tak baik ke, nak beri pahala ke tak, semua di hati. Dan amal solihah, ikhlas, memang senang cakap ikhlas, tapi semua mesti hati. Kita buat satu tu takut, ya. Bila orang buat, bila kita buat kebaikan tanpa rasa perasaan ikhlas, esok di akhirat besok kita rasa dah banyak dah buat kebaikan ni, derma sana, derma sini, derma sana, derma. Tapi kita nak bagi-bagi derma tu kan ada terselit, aku tak bagi derma kan takut orang kata apa kat aku, ya. Takut orang kata dia tu banyak duit lah. Orang tahu kita banyak duit, tapi orang tahu kita tu banyak duit, orang tahu. Kita pun derma. Kalau aku bagi sikit kan, orang kata pula, ya. Pula dah takut orang kata. Nampak tu je. Jadi kita bagi ke derma, buat baik bukan kerana Allah sangkut benda-benda apa itu, takut itu nanti terabuh. Sebab tu Allah akan tanya di akhirat nanti, ya. Kita minta, ya Allah, ini aku dah buat banyak ni kan. Sebab saya rasa sebenarnya sebut satu cerita bagaimana satu orang yang Allah keluarkan diri dia tu daripada golongan para syuhada, para tabi'in, anbiya, lah satu rombongan. Cerita dia, satu malam dia bermimpi. Dia bermimpi. Dia ni tak ada anak. Dan dia dapat anak seorang. Satu malam dia bermimpi, dia ni memang abid, memang dahsyat amalan ke apa. Di satu malam dia bermimpi, dia dikeluarkan daripada kumpulan syuhada, tabi'in, para anbiya di syurga ni. Dia terkejut. Dia mimpi, dia tanya pada Nabi, pada malaikat dia mimpi, kenapa saya dikeluarkan daripada kelompok ini? Malaikat kata, kamu sekarang tu sikit aja, kamu dah kurang dengan Allah. Kamu, hati kamu ni, kebetulan dia dapat anak, dah lama dah tak dapat anak. Dia sayang sungguh. Hati kamu dengan Tuhan dah kurang sikit. Terkejut tekan rumah dia terbakar, anak dia mati. Alhamdulillah, dia kata, kerana ini aku. Itu apatah kita lagi sekarang ni kan, nak bagi takut orang kata, tak bagi takut orang kata, nak bagi semuanya tak redha manusia, takut benda tu. So, dia di hati
keikhlasan, iaitu raja tu. Jadi hati inilah yang nak menjaga. Dan dalam bab-bab hati, dalam hadis ini juga, dalam hadis yang disebutkan tadi ya, bila berkaitan dengan hati, soal syubhah, soal halal, soal haram, para ulama fiqh telah membuat beberapa kaedah. Antaranya kaedah dipanggil saddu zara'i. Saddu zara'i ni ialah menolak segala benda yang kalau benda tu nak buat kejahatan. Tolak. Belum jahat lagi, tapi kalau benda tu nak bawa kejahatan, saddu zara'i. Itu kaedahnya. Cari, aku kalau benda ni faedah tak banyak, tolak. Kalau aku ambil, kalau faedah tak banyak, haram. Benda ni banyak rosak. Saddu zara'i. Jadi takut akan memberi kerosakan, dia dikatakan saddu zara'i. Begitu juga kaedah lain mengatakan bahawa ma adda ilal haram, bahawa haram, apa sahaja yang nak buat benda haram, haramlah. Kau ada benda-benda yang benda tu tak buat haram lagi, tapi benda tu yang akan buatkan kita nak buat haram, maka haramlah. Contoh, kan? Berzina tu haram, kan? Kalau duk, minta maaf ya, duk berumain dalam kereta ke apa ke, tak kahwin ni, contohlah kan, nak buat berzina lah kan, zina tu haram. Tapi duk berdudukan, lepas tu duk ni haram. Ya, kami tak buat benda-benda rupa itu pun, tak buat, loh, tetap haram. Sebab benda tu akan bawa kepada yang haram dah. Ma'addi ila haram fahuwa ma'adda ila haram fahuwa haram. Sekadar itu untuk malam ni, mudah-mudahan dapat berikan kepada kita kebaikan bersama. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.